kita mulakan, izinkan saya untuk perkenalkan terlebih dahulu tuan moderator kita dan panel-panel yang hadir. Okey, pada hari ini untuk moderator kita ada Tuan Haji Ismail bin Ibrahim daripada bahagian konservasi dan perlindungan perikanan dari Ibu Pejabat Perikanan Malaysia. Untuk 4 panel kita, yang pertama kita ada Encik Eddie Mazwan Shah bin Muhammad Ali Murad dari bahagian pengurusan alam sekitar, Kementerian Alam Sekitar dan Air. Panel kedua kita ada Dr. Muhammad Faiz bin Muhammad Hanafiah daripada Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Panel ketiga ialah Dr. Muhammad Uzair bin Rusli daripada Universiti Malaysia Terengganu. Dan panel terakhir Encik Abdul Wahab bin Abdullah daripada Institut Penyelidikan Perikanan Kampung Aceh Perak. Jadi tanpa melengahkan masa, saya serahkan program bual bicara kita kepada Tuan Moderator. Silakan Tuan Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih saudara pengacara majlis. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita berkumpul bersama-sama pada pagi ini untuk kita sama-sama berkongsi ilmu berkenaan dengan program yang akan kita jalankan pada hari ini. Sebenarnya pun dah tengah berjalan dah pun ya. Kita dah buat pagi dari clean up beach. Alhamdulillah. Jadi syukur sekali lagi kepada semua yang hadir pada hari ini ya. Kejayaan program pada hari ini sebenarnya bergantung kepada tuan-tuan lah. Tuan-tuan adik-adik yang hadir pada hari ini. Boleh saya tahu siapa daripada sekolah menengah? Boleh angkat tangan. Sekolah menengah? Daripada universiti? Okey. Daripada kumpulan nelayan? Ada, terima kasih. Daripada NGO, terima kasih. Daripada kaki tangan penjawat awam. Terima kasih tahniah tuan-tuan, terima kasih sekali lagi untuk kerana bersama-sama kami bagi melaksanakan program kita pada hari ini. Jadi alhamdulillah, syukur kepada Allah sekali lagi. Kita kena banyak-banyak bersyukur pada Allah kerana hari ini alhamdulillah cuaca sihat. Petang kemarin hujan yang terlampau lebat. So, kita risau jugalah, kita risau kemah kita ni. Alhamdulillah semuanya berada dalam keadaan yang elok lah ya. Jadi untuk tidak melengahkan masa, sebelum kita memulakan forum kita pada pagi ini, ada baiknya saya memperkenalkan ahli barisan ahli panel lah ya. Di sebelah kanan saya Tuan Eddie Mazwan Shah Muhammad Ali Murad. Beri tepukan baca Encik Eddie. Encik Eddie daripada Kementerian Alam Sekitar dan Air Putrajaya. Beliau cukup berpengalaman lah dalam sikit sebanyak ya. Biodata beliau yang saya baca tadi, beliau memulakan kerjaya sebagai penjawat awam seawal tahun 2002 pelbagai kementerian di Kementerian Pengajian Tinggi, pengajian di MOSTI dan sekarang ni di Kementerian Air lah. Dan dari segi pendidikannya, beliau memulakan pendidikan di Universiti Utara Malaysia 1997 hingga tahun 2000. Kemudian menyambungkan pelajaran ke Western University di USA dan menyambung peringkat master di UKM Bangi ya. Itu pengenal ahli panel yang kita yang pertama. Ahli panel kita yang kedua ialah Profesor Madya Dr. Muhammad Faiz Muhammad Hanafiah. Beri tepukan kepada Dr. Muhammad Faiz. Beliau telah menamatkan pengajian dalam bidang diijazah pada pertama pada tahun 2011.
kemudian menyambung belajar sehingga tahun master di peringkat 2015 dan seterusnya PhD tahun 2000 ya 2020. Tapi semua universitinya ialah Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, UIA lah, senang kita kata UIA, dan bidang dalam kepakaran beliau berkepakaran dalam bidang ekologi coral, hydrodynamic modeling dan biophysical laway deposit modeling. Itu beliau punya kepakaran. Seterusnya panel kita yang ketiga, Dr. Muhammad Uzair. Bagi tepukan pada Dr. Muhammad Uzair. Dr. Muhammad Uzair berpendidikan bachelor dan master di Universiti Malaysia Terengganu. Yang dulunya dikenali sebagai Universiti Putra Malaysia Terengganu lah. Saya lama dah duduk kat situ. Saya graduate pun tahun 2002. So jadi lama lah. Dan Dr. Uzair menyambung pelajarannya beliau dalam bidang PhD di University of Queensland, Australia pada tahun, dan bergraduate pada tahun 2016. Dan beliau kini sebagai pensyarah kanan di Universiti Malaysia Terengganu. Dan panel kita yang keempat, Encik Abdul Wahab bin Abdullah, pegawai penyelidik kanan di Institut Penyelidikan Perikanan Kampung Aceh, dan beliau berkepakaran dalam pakar peralatan, ahli pasukan petugas kedamparan mamalia serta ahli jadutankuasa jawatan spesies asing di peringkat Jabatan Perikanan. Baiklah, untuk tidak meneruskan masa, kita memulakan forum kita ini dengan ahli panel pertama, Cik Uzair. Bolehkah Tuan terangkan bagaimana pencemaran laut yang dihasilkan oleh sistem marine memberikan impak yang besar terhadap kesejahteraan hidupan laut sekaligus menggugat perkembangan ekonomi marine? Apakah usaha yang telah dijalankan oleh pihak KASA bagi menangani masalah ini? KASA, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya KASA lah ya, mewakili KASA, saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada Jabatan Perikanan, masyarakat-masyarakat setempat, pihak-pihak universiti. Pertamanya kerana menunjukkan minat untuk mengetahui serba sedikit apa yang kerajaan laksanakan untuk memastikan tiada pencemaran alam sekitar. Itu pertama. Keduanya, kita juga nak ucap terima kasih sebab kita nampak inilah sebenarnya yang kerajaan cuba terapkan selama ini. Kolaborasi di antara masyarakat setempat, penduduk tempatan, akademia. Kita ada wakil universiti UMT dan kita ada daripada UIA, nak bersama-sama untuk kita pastikan apa yang kita tahu di peringkat universiti, apa yang diperlukan di peringkat masyarakat setempat dapat direalisasikan. Jadi agensi kerajaan pula akan pastikan apa yang ada di peringkat universiti, apa yang diperlukan di peringkat masyarakat setempat dapat dilaksanakan. Satu dengan pembangunan dasar, undang-undang dan sebagainya. Jadi saya mewakili KASA, saya rasa amat berterima kasih dan amat, kalau kita buat bahasa biasa tu, amat terharulah tengok dengan sambutan daripada student universiti, daripada persatuan nelayan, daripada penduduk setempat untuk kita sama-sama pagi ni kita berkongsi serba sedikitlah maklumat apa yang sedang dilaksanakan. Jadi bagi menjawab persoalan Tuan Moderator tadi, saya rasa kalau saya boleh pecahkan peranan kerajaan atau peranan KASA lah dalam konteks ini kepada 3 peringkat utama. Peranan KASA atau peranan kerajaan atau peranan Malaysia di peringkat nasional, peranan kami di peringkat serantau dan peranan kami di peringkat global. Pertamanya kalau di peringkat nasional ni, kalau tuan-tuan dan puan-puan mungkin pernah dengar lah plan tindakan dan dasar sisa marin kebangsaan. Sisa marin ni kalau kita tahu 80% daripada sisa marin ini adalah daripada produk-produk berasaskan plastik, atau kata mudahnya 80% daripada sisa marin adalah plastik. Okey.
Jadi apa yang kita buat pagi tadi, sama-sama saya rasa ada lebih kurang dalam 300 orang tadi, kita buat beach clean up. Tanpa kita buat waste audit, saya percaya tuan-tuan 80% time masa tuan-tuan untuk kutip tadi tu, memang tuan-tuan akan nampak sampah-sampah berasaskan plastik daripada sampah-sampah yang lain. Jadi tujuan utama dasar yang dibangunkan oleh KASA berkaitan sisa marin ini tadi adalah untuk pastikan plastik-plastik yang macam kita jumpa tadi tu dapat kita kutip secara efektif dan akhirnya dapat kita lupuskan secara yang lebih lestari. Lebih lestari mungkin kita boleh menggunakan kaedah kita semula, recycling, atau sanitary landfill. Landfill yang tertutup, bukan landfill yang biasa kita nampak tu lah, kita damkan saja kan. Sebab kenapa kita beri penegasan ke atas sisa-sisa marin ini ataupun plastik ini? Saya rasa mungkin salah seorang daripada panel kita pada hari ini akan terangkan impact mikroplastik pula. Pada mulanya plastik itu berbentuk produk, lepas kita pakai dia akan menjadi post consumption waste. Bila dia jadi waste itu, kalau kita tidak lupuskan secara teratur, dia akan menjadi, kalau kita dulu kita panggil sampah masyarakat kan, plastik ni sekarang dah jadi sampah masyarakat lah. Sampah dari masyarakat, itu yang paling betul. Jadi untuk pastikan dia tidak mencemarkan alam sekitar dan seterusnya ada traces of mikroplastik, dasar ini dapat menunjukkan bagaimana peranan kita sebagai individu, peranan kita sebagai pelajar misalnya, peranan kita sebagai nelayan misalnya, boleh kita laksanakan dalam komuniti kita untuk yang paling mudah sekali kita kutip. Sebab kadang-kadang dalam beberapa masa itu kita sendiri pun menyumbang kepada littering ni. Kita sendiri pun kadang-kadang terbuang atau kadang-kadang kita dah letak dekat tong sampah, tapi faktor angin dan sebagainya terjatuh pula balik. Bila terjatuh tu dia masuk longkang, daripada longkang pergi ke sungai, sungai pergi ke laut. Ya, jadi yang paling utama kita control leakage of plastic waste. Dasar kedua yang kita buat pula, kita dah control leakage of plastic waste tu tadi. Kita nak pastikan plastik-plastik yang kita kumpul tadi tu mempunyai nilai. Kalau dulu-dulu mungkin rakan-rakan student mungkin tak sempat lah kot. Ada orang akan datang ke area rumah kita, ketuk rumah kita nak beli surat khabar lama. Masa zaman saya dulu ada. Macam mana masyarakat memberi nilai ke atas surat khabar lama, sisa. Jadi dalam dasar yang kedua ni, Malaysia Plastic Sustainability Roadmap, kita nak membagi nilai kepada sampah-sampah plastik kita. Dia memang mempunyai nilai. Kalau dalam hasil perbincangan kami, hasil kajian kami, Malaysia mempunyai potensi sebanyak 1.1 bilion US dollar setiap tahun kalau kita dapat uruskan sampah plastik kita dengan teratur. 1.1 bilion US dollar setahun. Jadi kalau kita tengok potensi sampah plastik kita sebenarnya ada value. Cuma kita kena pastikan pengurusan nilai itu boleh dilaksanakan. Jadi dasar yang kedua itu fokus kepada memberi nilai kepada sampah plastik kita. Dan bila dah ada nilai, baru kerja-kerja kita kutip sampah tu kan, baru kita dapat makna. Sebab kita tahu apa yang kita kutip, kalau kita bawa pergi ke waste manager atau kita bawa pergi ke pusat kita semula, dia akan dibeli dengan harga yang lebih tinggi. Dia bukan hanya diambil sebab kita dah tolong kutip. Jadi dia akan nudge behavior untuk kita pastikan leakages control itu akan berlaku. Ketiganya, kita ada satu lagi tool. Kalau mungkin di Kuantan, saya rasa pasar raya utama telah laksanakan charge pencemaran. Saya rasa di Kuantan charge 20 sen untuk setiap keping plastik. Jadi ini juga untuk mengawal daripada kita menggunakan plastik sekali guna ini secara tidak lestari. Konsep yang kita gunakan dalam pengenalan charge pencemaran ini adalah to reduce. Maknanya kita kurangkan penggunaan. Sebab kita tahu bag, saya nampak Jabatan Perikanan ada bagi bag, reusable bag tu kan. Jadi sepatutnya kalau kita pergi shopping, lebih wajar kita bawa reusable bag itu daripada kita spend 20 sen untuk sehelai plastik bag.
Jadi charge penyemaran ini juga adalah satu policy intervention atau intervensi di peringkat dasar untuk pastikan masyarakat dapat mengurangkan penggunaan plastik itu dahulu. Dalam masa yang sama, inovasi ke atas penggunaan plastik juga akan dilaksanakan, dan akhirnya kita ada kawan-kawan kita NGO, waste manager, masyarakat setempat untuk kutip sekiranya masih berlaku kebocoran ke alam sekitar. Jadi langkah yang diambil oleh kerajaan pusat atau KASA secara spesifiknya, di seluruh rantaian nilai plastik daripada mula plastik itu dibuat sehingga plastik itu dilupuskan, ada intervensi-intervensi tertentu. Jadi kalau pihak tuan-tuan dan puan-puan ingin tahu lebih lanjut lah, dasar tu dia ada. Pada tahun ini apa yang perlu dicapai, siapa yang kena buat apa, boleh download. Nanti tim KASA akan bagi sharekan QR code untuk kita download sama-sama. Keduanya di peringkat serantau, kalau kita tengok, mungkin di kalangan kita ni kita bercerita pasal plastik, sampah plastik. Tapi di peringkat serantau, plastik ini, discussion about plastik, dia dah menjadi beyond collection, dia dah menjadi beyond behavior change. Plastik ini dah go into public health. Mungkin salah satu panel akan bercerita berkenaan mikroplastik. Jadi di peringkat serantau juga ada kerjasama-kerjasama serantau untuk pastikan negara-negara anggota ASEAN misalnya dapat bersama-sama untuk pastikan plastik waste trade berlaku dengan secara lebih lestari. Kalau sebelum ini, kalau siapa ingat, dalam 2018 dulu Malaysia sangat aktif untuk menghantar pulang kontainer-kontainer sisa plastik. Sebab trade ataupun cross border plastik waste trade ini berlaku dalam keadaan yang tidak lestari. Sepatutnya dihantar plastik yang homogeneous, bersih dan boleh dikitar semula. Saya sendiri turun ke Port Klang 2019 itu lagi. Saya sendiri buka salah satu kontainer itu. Kalau tadi kita tengok sampah dengan pasir, ada tadi saya nampak dengan nasi-nasi. Sampah-sampah itulah yang diorang hantar ke Malaysia 2019 itu lagi. Kita ada kapasiti untuk kita semula, tetapi kita tak ada kapasiti untuk bersihkan sampah orang. Apa yang berlaku sebelum ini, kita kena bersihkan sampah orang, baru kita dapat value of recycling. So value of recycling tu dah turun setengah sebab dia dah contaminated, busuk, kotor dan sebagainya. Jadi itu apa yang kita pentingkan di peringkat serantau. Dan going forward ini boleh juga saya share sedikit. Plastik ini akan ada perjanjian global tersendiri. Kalau udara, ada perjanjian global pasal udara. Climate change, ada perjanjian global pasal climate change. Sekarang ni apa yang kita kutip tadi tu, kalau tuan-tuan nak nampak lebih memberi peranan kepada apa yang tuan-tuan buat tadi tu, apa yang kita kutip tadi tu sekarang akan ada satu perjanjian global. 193 negara akan sign perjanjian itu di bawah United Nations untuk pastikan apa yang tuan-tuan buat tadi itu memberi value kepada plastik supaya plastik boleh dikitar semula dan going back into the loop berdasarkan konsep circular economy, ekonomi kitaran. Dan itu pun salah satu bidang di bawah kerajaan pusat, di mana KASA pun sedang aktif untuk advocate for circular economy. Saya kata itu dulu, Tuan Moderator. Terima kasih. Terima kasih Encik Eddie, begitu informatif sekali maklumat yang disampaikan oleh Encik Eddie itu tadi ya. Beliau mewakili Kementerian Pengurusan Alam Sekitar dan Air lah ya. Saya rasa depan saya ni ramai adik-adik lah ya. Adik-adik ni pernah dengar tak dulu iklan surat khabar lama? Kalau tak dengar, adik-adik boleh buka YouTube, tengoklah. Itu zaman-zaman pakcik lah iklan surat khabar lama. Saya membahasakan diri saya pakcik lah. Janggut muda putih. Okey, hari ni sebagaimana kita tahu, kita buat kempen Laut Bebas Plastik. Bebas plastik dan mikroplastik. Setakat yang saya baca dari secara faktanya,
300 juta tan metrik. Boleh imagine tak banyak mana, besar mana 300 juta tan metrik ni? Setiap tahun plastik ni dihasilkan lebih kurang 300 juta tan metrik. 8 juta tan metrik akan berakhir di belakang kita ni, laut. Jadi doktor, soalan saya, bagaimana mikroplastik ini menjadi ancaman kepada ekologi, khususnya ekosistem terumbu karang? Saya nak kaitkan sedikit dengan terumbu karang sebab kepakaran doktor ini tadi dalam bidang ekologi terumbu karang. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tamanya saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak organizer kerana menganjurkan satu program yang sangat bagus dan orang kata timely lah, because situasi sekarang agak semakin meruncing. Pencemaran plastik dan pencemaran mikroplastik apa semua ni semakin meruncing, dan ini satu inisiatif yang bagus lah untuk kita mengurangkan impak untuk untuk generasi akan datang. Okey, berkenaan dengan ancaman mikroplastik terhadap terumbu karang, sebelum tu kita kena tahu jugalah apakah peranan terumbu karang sebenarnya kepada habitat marine dan di lautan. Okey, terumbu karang merupakan kalau dalam bahasa mudahnya is like taman perumahan lah untuk ikan. So ikan-ikan yang kita makan tu kebanyakannya dia membesar dan hidup di kawasan terumbu karang. Dia dan kalau tuan-tuan puan-puan semua nak tahu, actually dekat kawasan perairan Pahang ni kita dah berjaya detect kewujudan terumbu karang sebenarnya. So sebenarnya terumbu karang ni bukanlah boleh didapati dekat kawasan taman laut macam Tioman ke Redang ke. Dia sebenarnya ada juga dekat kawasan perairan kita ni, dan kita panggil dan tak ramai yang tahu, termasuk agensi kerajaan. Dan apa yang kami beberapa tahun kebelakangan ini kami dengan kerjasama dengan nelayan tempatan, kita berjaya detect kawasan ni, dan kita memang turun scuba menyelam, dan memang kita nampak memang satu ekosistem yang sangat cantik dan penuh dengan ikan dan hidupan laut. Dan at the same time kita juga cuba untuk tengok adakah mikroplastik ni dimakan oleh terumbu karang ni. Sebenarnya dia kalau ikutkan dia di samping dia berfotosintesis, dia juga dia akan makan prey macam hidupan seni, dan malangnya dia juga makan all this mikroplastik lah. So can you imagine instead of kita makan nasi, kita makan plastik. So memang dia akan memberi kesan lah kepada terumbu karang ni dari segi dia punya pertumbuhan dia, dan juga dia punya structure dia and everything lah. So sebenarnya mikroplastik ni kita dah detect memang untuk di laut ni memang banyak lah, dekat dalam air, dekat dalam ikan. So memang satu ancaman lah sebenarnya terhadap ekosistem marine tu secara menyeluruh lah. Maksudnya semua kehidupan kat laut tu ada mikroplastik. So macam di UIA kita juga ada satu tim yang memang study on this mikroplastik, dan bukan sekadar terumbu karang je lah. Dia study dekat oyster, kupang, kerang apa semua tu, dan memang ada
So memang ada, dan ini adalah satu fakta yang membimbangkan lah sebenarnya. Sebab apa, all this microplastic dia akan macam contoh kalau dia berada dalam kerang ke apa kan, kita duk makan kerang tu, so kita pun akan makanlah mikroplastik tu. Apa? Nah, itulah ancaman dia. Terima kasih Dr. Faiz berkenaan dengan peranan terumbu karang tadi. Menarik ya, terumbu karang. Memanglah tuan-tuan, terumbu karang ni kalau kita tengok laut tu dia tak nampak. Kita kena menyelam. Kalau tengok terumbu karang nak cantik, real, memang kita kena menyelam. Okey. Jadi di Pulau Pinang pula. Di Pahang ni kita ada Pulau Tioman lah yang cukup cantik. Taman Laut Pulau Tioman yang di sana ada karang, dan ambillah kesempatan kalau ada ni, ajak mak ayah awal bulan 9 di cuti sekolah, pergilah ke Pulau Redang lah Pulau Redang pula. Pulau Tioman. Minta maaf tuan-tuan. Okey. Kita beralih juga kepada tadi saya dah bercerita tentang fakta 300 juta tan plastik dihasilkan setahun satu dunia. 8 juta tan tu akan masuk ke laut. Dan secara faktanya dianggarkan sebanyak 15 hingga 50 triliun ampaian ataupun pecahan plastik ni akan terampai dalam laut. Adik-adik memang dah belajar geografi, 75% bumi kita ni diseliputi oleh perairan. Kita bayangkan 15 hingga 50 triliun, bukan bilion, triliun partikel halus yang tidak dapat dilihat dengan mata, yang tidak dapat dirasa dengan tangan, berada terapung dalam air kita. Dan di negara kita, antara khazanah negara yang kita kena jaga ialah penyu. Jadi saya tengok doktor punya CV, kepakaran doktor ni berkenaan dengan wildlife conservation ataupun konservasi hidupan liar, khususnya penyu. Doktor Uzair ni pun doktor juga. Dr. Uzair, apakah kepentingan penyu kepada ekosistem serta ancaman plastik ini boleh memberi kesan kepada penyu? 2 soalan, 1 jawapan. Silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Moderator. Assalamualaikum kepada hadirin sekalian. Salam pengakap buat rakan-rakan pengakap semua yang hadir pada hari ini. Apabila bertanya tentang penyu, saya pasti tak ramai orang yang terbiasa dengan penyu. Mungkin kita dekat Kuantan ni yang paling dekat adalah dekat kawasan Cerating. Kalau kita duduk di Tioman tu biasa nampak penyu. Tetapi apabila saya berhadapan dengan masyarakat untuk nak menerangkan apakah kaitan, kenapa pentingnya kita untuk memelihara penyu ini, saya kena menyentuh dia punya soft spot tu. Yang pertama, saya kena katakan bahawa saya kena terima bahawa bukan semua orang suka kepada haiwan. Contohnya yang pertama, bukan semua orang suka dekat kucing. Kita kalau ada kawan-kawan pun, saya masih ingat lagi, kalau perkara ini direkodkan, saya sengaja nak cakap ketua pengawas sekolah saya dahulu, seorang lelaki, tampan, macho, beliau takut kucing. Okey, kalau rakan-rakan yang sama sekolah dengan saya tu, nanti dia memang kenal. Apa yang saya nak beritahu bahawa bukan semua orang biasa dengan organisma tersebut. Apatah lagi kita dalam budaya Melayu ini, kalau nampak anjing, kita akan lari dah jauh-jauh. Kalau biawak, kita akan lontar batu, kerana biawak bagi kita ini adalah haiwan yang sangat-sangat jijik kan. Dia makan sampah apa semua ni. Tetapi kita dalam suasana moden ini pun kita masih boleh lihat haiwan keliaran. Saya tak panggil dia haiwan peliharaan,
haiwan keliaran. Kita masuk dekat kawasan-kawasan kampung, kita tak perlu nak cakap kat negeri mana. Haiwan keliaran ini yang akhirnya menjadi makanan kita ini, makan sisa-sisa dan juga plastik. Sebagaimana yang diberitahukan oleh Dr. Faiz tadi, ancaman kepada coral reef mungkin tak nampak sebab kita tak makan coral reef tu. Batu karang kita tak makan secara langsung. Tetapi ancaman plastik sekarang ini sudah masuk ke dalam perut kita melalui rantaian makanan kita, di mana ikan itu kita sudah detect sudah ada plastik. Tetapi saya sebagai penyelidik yang mengkaji, bagaimana saya nak membawakan perspektif bahawa semua orang perlu takut kita sekarang ni di dalam keadaan krisis. Krisis, kalau kita beritahu keadaan penyu di negara kita ini dalam keadaan di tahap yang membimbangkan, kerana esok mungkin tidak ada penyu yang naik mendarat lagi, orang tak faham. Tetapi nak boleh bagi orang faham sekarang ini ialah inflasi harga makanan negara. Adik-adik yang biasanya zaman saya pergi sekolah RM1 sudah cukup. Zaman sekarang RM2 itu mustahil boleh dapat makanan. RM5, saya difahamkan RM5 sekarang ini. B40 M40 pun lepas ini mereka akan jadi M60 yang akan kita bimbangkan sekarang ini. RM5 mungkin tidak cukup untuk adik-adik ke sekolah selepas ini. Kerana apa? Harga makanan sudah naik kerana supply kita kurang. Dan apabila saya nak menerangkan lagi bahawa di dalam rantaian makanan ini, bagaimana kaitannya penyu tadi, pentingnya kita kena selamatkan penyu ini kerana ini adalah keystone species yang akan memelihara kesihatan lautan kita. Setiap daripada kita bermula daripada, kita tidak pernah berhenti untuk bergantung dengan lautan. Kerana apa? Udara yang kita sedut pada hari ini, lebih 70% daripadanya dihasilkan daripada lautan. Protein, sumber protein utama negara kita sekarang ini, kita sudah berkira-kira bercerita tentang jaminan bekalan makanan negara. Sumber protein utamanya daripada yang murah dan banyak kita dapat daripada lautan. Okay? Dan ekonomi dunia bergerak lebih 80%-nya daripada lautan. Tetapi kita dalam tempoh sebulan, berapa kali kita pergi tengok kat laut? Kita duduk dekat pergi pejabat, duduk dalam aircon, kita tak merasai laut ini sekarang ni dalam keadaan yang sangat-sangat genting. Apa yang adik-adik tahu bahawa ikan itu nanti ada atas meja untuk dimakan saja. Mungkin ayah kita dan ibu kita merasai bahawa kehangatannya harga turun naik sekarang ni, fluctuate, dan kita menjangkakan bahawa inflasi negara, inflasi ini bukan inflasi dalam keadaan purata, inflasi di dalam negara mungkin dijangkakan 2 hingga 3% saja, dan kerajaan akan mengatakan bahawa keadaan ini mungkin selamat lagi. Tetapi inflasi yang perlu kita lihat adalah inflasi harga makanan kita pada tahun hadapan. Okey, kita pergi balik kepada cerita penyu tadi. Apakah kepentingan penyu? Kenapa kita pergi kepada orang ramai mengatakan bahawa kita kena selamatkan penyu, selamatkan penyu? Saya nak membawakan contoh kenapa kita warga negara Malaysia pada hari ini diseru untuk menyelamatkan harimau. Walhal kita tahu harimau kalau banyak dekat kampung kita ni, harimau akan serang kita balik, betul? Okey, saya bagi contoh kenapa kita kena selamatkan harimau. Kenapa tema dan slogannya kita angkat untuk selamatkan harimau? Kerana apa? Apabila kita kata nak menyelamatkan harimau, kita kena make sure bahawa keseluruhan rantaian makanan untuk harimau sehinggalah ke habitatnya akan terpelihara juga. Maka kita ambil contoh kalau rantaian makanan harimau memakan spesies kambing yang sangat-sangat rare kat dunia ni. Tiba-tiba Dr. Faiz, seorang pengkaji yang minat sangat tentang kambing ini, dia kata dia nak naik buat kempen bahawa kambing spesies Faiz perlu diselamatkan. Okey? Saya memang sengaja sentuh Dr. Faiz tadi sebab dah lama tak jumpa dia. Okey? Spesies ini perlu diselamatkan. Adakah itu perkara yang tepat? Sudah tentu tidak tepat. Kerana apa? Kita akan membunuh harimau. Bagaimana pula kalau kambing itu dia makan satu lagi spesies yang sangat-sangat rare kat dunia, Encik Eddie sahaja.
yang kenal, Cik Eddie kata dia nak selamatkan juga rumput ini yang dimakan oleh kambing Dr. Faiz tadi, yang rare ni. Boleh tak Encik Eddie kata kita nak selamatkan rumput ini, jangan sentuh rumput ini. Sudah pasti keruntuhan populasi, keruntuhan ekosistem akan berlaku kerana dia sudah tidak balance. Maka kita perlu channelkan energi dan juga sumber kewangan kita kepada elemen yang paling tepat, iaitu top predator yang berada paling atas dalam rantaian makanan untuk kita selamatkan keseluruhan ekosistem. Okey? Maka kita berkempen untuk selamatkan harimau, begitu juga dengan penyu. Apabila penyu ini dilihat sebagai keystone species di dalam lautan. Okey? Saya ambil contoh penyu belimbing. Kalau anda masuk je di Terengganu, selain anda boleh lihat kereta-kereta orang negeri Terengganu, biasanya dia ada gambar kat belakang tu kan. Biasanya gambar, kalau tak gambar penyu, gambar Ustaz Azhar. Sebab semalam Ustaz Azhar baru buat ceramah dengan orang-orang muda kan. Jadi bangganya orang Terengganu kepada penyu ini adalah spesies penyu belimbing, kerana penyu belimbing ini hanya boleh didapati di kawasan Rantau Abang sahaja. Tidak ada di Cerating, tidak ada di Pulau Tioman, tidak ada. Okey? Penyu belimbing, fungsi ekologi penyu belimbing di dalam ekosistem adalah memakan makanan utama, diet utama mereka adalah obor-obor. Apa berlaku jika ledakan populasi obor-obor berlaku? Sudah tentu stok makanan negara akan terjejas. Kerana apa? Obor-obor akan memakan anak-anak ikan, larvae dan juga telur ikan. Ataupun dia akan menjejaskan aktiviti perikanan negara. Apabila kita lihat pukat-pukat tunda ini, kita bukan tunda ikan, tapi kita kena tunda banyaknya obor-obor kena naik, dan akhirnya obor-obor ni tiada nilai komersial yang tinggi kecuali di beberapa tempat sahaja di dalam negara. Okey? Dan selain daripada itu, bukan sahaja sektor perikanan negara, tetapi sektor pelancongan juga. Baru 2 hari yang lalu kita dengar bahawa terdapat seorang pelancong asing, anak kecilnya dipercayai disengat oleh obor-obor berbisa di Pulau Pangkor. Bagaimana kalau berita itu tersebar di luar? Sudah tentu orang kata, bahaya ni, kepulauan negara tak boleh nak pergi melancong ni. Ekonomi kita akan terjejas, inflasi akan naik, negara tak boleh nak bekalkan makanan yang cukup. Akhirnya barulah kita rasa bahawa penting kita nak selamatkan penyu. Mana katanya ancaman kepada penyu yang kita boleh lihat secara direct pada hari ini ialah kita tak perlu sentuh pasal mikroplastik. Dia sama juga dengan ancaman bagaimana lembu-lembu keliaran yang menjadi haiwan-haiwan yang akan kita makan kembali itu. Penyu ini sudah makan plastik. Kerana apa? Mereka lihat bahawa plastik ini seolah-olah obor-obor kan di lautan. Adik-adik hari ini pergi kutip banyak sampah-sampah dekat tepi lautan itu. Dia ni berpunca daripada kita. Contohnya, kalau saya tanya, di tangan kita sekarang ini ada tak plastik? Sebab saya dengar tadi kan, kita bagi makan itu tu kan, plastik. Tadi kita kutip, ini dah habis makan ni, lepas ni nak kena simpan ke? Tak apa, okey tak apa, tunggu lepas program nanti. Kita kepit dulu kat bawah ni dulu kan, takut dia jatuh. Nanti bila dah sibuk-sibuk nanti bangun, lepas tu plastik itu jatuh kat bawah. Kita dah lupa dah tadi ni. Awal pagi tadi kita kutip sampah. Akhirnya kita juga yang menjanakan kembali plastik itu. Maka sebab itu, saya akan sambung sekejap lagi. Kenapa, bagaimana kita nak menukar tabiat kita. Tetapi apa yang saya boleh katakan bahawa kita kena membantu untuk setiap dasar-dasar yang dijalankan oleh pihak kerajaan dan juga agensi-agensi berkaitan ini. Dia ada sebab dia. Kerana apa? Mereka lah yang memikirkan tentang rakyat kita sekarang ini cukup makan ke ataupun tidak. Dia memang berkait secara rapat. Itu saja yang boleh saya bagikan. Saya ringkas. Terima kasih Dr. Uzair. Satu penjelasan yang cukup baik berkenaan dengan penyu. Soalan yang seterusnya saya akan tujukan kepada Encik Wahab. Tetapi saya nak menambah satu lagi fakta yang berkaitan dengan plastik atau mikroplastik. Tadi saya dah bercakap tentang 15 hingga 50 trilion partikel ampaian.
partikel-partikel ini seterusnya akan terbenam dalam dasar laut berjumlah lebih kurang dianggarkan sebanyak 6 juta tan metrik. Bukan satu figure terbaik angka yang kecil, 6 juta tan metrik. Kalau kita kira kilogram, mungkin 6 bilion kilogram. Kalau saya tak salah, kalau salah betulkan saya baliklah. 6 bilion kilogram. Berat saya lah baru 90. Malu nak beritahu berat 90 kilo. Bayanglah kalau kita nak nisbahkan, katakan 100 kilogram saya ni nak dinisbahkan dengan 6 bilion kilo yang berada dalam laut, punya banyak plastik. Sedikit selingan tuan-tuan, adik-adik yang saya hormati sekalian yang berada di sekitar pantai ni. Di sebelah kanan atau di sebelah kiri tuan-tuan ada tengok ada satu panel sebelah sana. Di situ ialah kita punya kempen menyokong laut bebas plastik. Ada masa ke masa tuan-tuan boleh tanda tangan di situ sebagai tanda sokongan. Mungkin nanti Urusi dah letakkan beberapa marker kat situ. Tolong kita, bantu kita supaya penuhkan, kecuali yang dihitamkan tu, itu yang sign. Tempat lain tu semua boleh sign sebagai tanda sokongan tuan-tuan, adik-adik. Kalau nak cantik sikit, sign, selfie, IG bubuh, Facebook bubuh, Twitter bubuh. Bantu jabatan, bantu negara untuk kita memperkasakan program laut bebas plastik. Encik Wahab, takut saya terlupa pula, saya jadi panel pula. Encik Wahab, pakar pukat jabatan. Di negara kita ada lebih kurang lah 40,000 nelayan daftar. Jadi kita berimajinasi 40,000 nelayan ini berada di tengah laut. Nak menangkap ikan yang banyak mestilah menggunakan pukat. Jadi mengapa pukat yang dibuat daripada bahan plastik ini seperti nilon menjadi pilihan kepada nelayan? Silakan Cik Wahab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada para hadirin, juga pada panel-panel yang bijaksana di atas pentas sekali dengan saya. Terima kasih pada Tuan Haji Ismail sebagai moderator program kita pada pagi ini. Kita dari segi jumlah nelayan yang berlesen di Malaysia lebih kurang 40,000 lebih tuan Haji. Dan golongan pengusaha yang tertinggi lah adalah daripada pengusaha pukat hanyut. Dan untuk makluman semua, pada zaman sekarang peralatan pukat ni kebanyakannya dihasilkan daripada plastik lah, daripada fiber sintetik lah secara umumnya. Dan ada beberapa jenis lah yang digunakan, beberapa jenis polimer ataupun fiber sintetik yang digunakan untuk menghasilkan pukat lah. Sebelum saya pergi pada menjawab pada soalan Tuan Haji Moderator tu, untuk makluman semua, dulu pada zaman 50-an 60-an dulu, pukat dihasilkan daripada fiber semula jadi. Contohnya daripada kapas dan juga daripada jut. Di mana jut dihasilkan daripada jut menghasilkan benang, daripada benang dianyam untuk menghasilkan pukat lah. Jadi apabila pukat dahulu yang dihasilkan pada fiber semula jadi ni, sebenarnya dari segi kesan pada laut tu pun tidak signifikan,
dan mampu juga menangkap ikan. Namun pada start bermula pada tahun 70-an bila industri plastik ni mulai masuk dalam industri perikanan ni, dan pukat mula dihasilkan daripada plastik lah secara amnya, dan didapati pukat ni yang dihasilkan pada fiber statik ni sebenarnya dia lagi tahan dan dia elastik. Bila kita tegangkan, dia lebih dia akan kembali pada bentuk yang asal, dan dia amat berkesan untuk menangkap ikan. Terutama yang digunakan di peralatan-peralatan yang tidak selektif seperti pukat hanyut. Jadi apabila penggunaan bahan yang lebih murah untuk menghasilkan pukat yang lebih berkesan, jadi ia menjadi pilihan ramai. Jadi sejak itu makin ramai menggunakan pukat yang dihasilkan pada fiber sintetik, secara amnya daripada plastik lah. Jadi bukan setakat di perairan industri, di pengusaha-pengusaha peralatan perikanan di perairan pantai, malah pengusaha-pengusaha peralatan komersial seperti pukat tunda dan pukat jerut pun dah start mula pakai pukat yang dihasilkan daripada fiber sintetik ni lah. Saya rasa itu jawapan saya. Tuan Haji. Terima kasih. Terima kasih Encik Wahab. Encik Abdul Wahab. Okey. Saya rasa kita dah untuk pusingan pertama ni dah cukup lah ya. Maksudnya dari segi kita bercakap dari segi polisi ya. Polisi maksudnya apa kehendak kerajaan berkenaan dengan plastik ni ya. Sikit sebanyak Encik Uzi dah sentuh, Encik Eddie dah sentuh. Berkenaan dengan ekologi, kita bercakap mengenai terumbu karang, kepentingan terumbu karang, ekologi terumbu karang dan kaitan ancaman plastik ni atau mikroplastik ni terhadap terumbu karang. Dr. Faiz dah explain. Terumbu karang ni dia tak bergerak bila dia dah besar lah. Tadi kita juga bercakap dengan penyu, sejenis haiwan yang sentiasa bergerak. Penyu ni begitu unik, adik-adik ya. Saya panggil adik-adik lah. Unik. 1000 ekor yang bertelur, mungkin seekor saja yang akan membesar. 1000 biji telur yang dieramkan oleh ibu penyu, mungkin seekor saja yang akan membesar dan menjadi ibu semula. Dr. Uzair dah terangkan tadi. Dan juga kita juga menyentuh daripada perspektif nelayan, sedikit mengenai nelayan. Encik Abdul Wahab tadi bercakap kenapa nelayan memilih pukat yang berasaskan nylon ni ataupun fiber fiber sintetik ini untuk sebagai satu pukat untuk media menangkap ikan ya. Maklum tuan-tuan, siapa di kalangan adik-adik ni, mak ayah, saudara, sepupu, sepapat, keluarga jauh, dua pupu ada bekerja sebagai nelayan? Ada tak? Tak ada. Oh lah. Okey, tak apa. Nelayan, kalau ada dia tengok di laut luas tu, dia berkehendakkan pergi ke laut, balik ke darat, ada ikan yang dibawa. Nak dapat ikan itu, nak tangkap ikan itu mesti menggunakan pukat. Besar pukatnya dengan harapan banyaklah ikan yang nak bawa balik, dapat kita makan. Cuma persoalan itu tadi, mungkinkah ikan yang dibawa balik itu telah memakan mikroplastik, dan mikroplastik itu ada dalam perut ikan atau dalam badan ikan, dan akhir sekali kitalah yang akan memakan ikan tersebut. Banyak ya kajian-kajian yang telah dibuat oleh pihak universiti, oleh pihak penyelidik, telah menunjukkan bukti-bukti mikroplastik ni telah berada dalam ikan sehalus-halus ikan bilis. Imagine lah, apatah lagi kalau ikan yang besar.
Kalau ikan bilis pun ada, maksudnya ikan besar tu tidak mustahil untuk dia tak ada dalam badan ikan tu. Tadi saya juga telah bercakap mengenai fakta 15 hingga 50 trilion partikel mikroplastik yang berada dalam laut, 8 juta tan plastik mikroplastik berada dalam laut, 6 juta tan metrik akan terbenam dalam laut. Jadi ini figure-figure sebenarnya figure yang menakutkan. Okey, sebelum kita berpindah ke pusingan kedua, saya nak offer satu soalan daripada adik-adik lah. Ada ke tidak soalan? Ada nak tanya apa-apa yang boleh kita kongsikan? Ada tak soalan? Ada soalan tak? Apa-apa soalan silakan. Jangan malu, jangan segan. Tak ada. Tak ada soalan. Okey, tak apa. Tak ada soalan, tuan. Ya? Tak mengapa. Mungkin mereka masih malu dan masih segan untuk bertanya. Jadi seterusnya, berkenaan dengan cabaran utama. Cabaran utama, kita ada pelbagai dasar, ya, Cik Udik, ya, Uzay, ya, Cik Uzay, Cik Edi. Cabaran utama untuk kita mencapai segala dasar yang telah ditetapkan oleh pihak KASA dalam menangani isu limbah plastik ni. Boleh Cik Edi kongsikan dengan kita dengan bahasa yang mudah difahami oleh adik-adik kita, terutamanya lah. Inilah generasi yang akan meneruskan apa yang kita rancang pada hari ini, maka mereka lah akan menjadi pelaksananya kelak. Silakan Cik Edi. Terima kasih banyak sekali lagi Tuan Moderator. Saya rasa soalan ini memang soalan yang menarik, tetapi sukar dijawab. Sebab bila bercakap pasal apa cabaran, sebagai policy maker, kita ada a long list of cabaran. Tapi yang pentingnya solution kepada setiap cabaran itu. Dan berkaitan plastik atau pengurusan sisa plastik ni, dia bukan hanya tergantung kepada peranan seseorang. Dalam konteks ini, dia bukan hanya bergantung kepada peranan kerajaan. Seperti yang panelis sebelum ini telah maklumkan tadi, di kalangan kita sekarang ini, siapa yang ada pegang plastik? Kalau tak ada, mungkin kita simpan dalam poket sebab kita tahu mungkin terjatuh dan sebagainya. Tetapi bila dia dah terjatuh, kita akan rasa macam, okay, that is not my problem. My problem bila plastik tu duduk dalam poket saya akan bawa pergi lupuslah, pergi buang. Tapi bila dia terjatuh, ni penggunaan perkataan ter ni kan, dia terjatuh, dia terbocor dan sebagainya, itu menjadi satu cabaran utama. Pemahaman kita ke atas pengurusan sisa plastik itu sendiri, pemahaman kita ke atas nilai sisa plastik itu sebenarnya, dan seterusnya penghayatan kita, sikap, budaya dan tabiat. Kalau tuan-tuan biasa dengar KSU kami, Datuk Seri Zaini Ujang, dia bukan hanya bercakap pasal behavior change. Behavior tu tingkah laku kita kan. Tetapi apa yang perlu dipentingkan sekarang ini adalah tabiat. Kalau kita dapat pastikan pengurusan sisa plastik, kita kumpul balik sisa plastik sewajarnya, kita buat separation at source, pengasingan di punca, itu sebagai tabiat kita sehari-harian, saya percaya bukan hanya penyu dapat kita pelihara. Dan kalau kita tengok impact dia, kalau kita dapat jadikan kehidupan lestari ini sebagai satu tabiat, ikan-ikan yang berada di lautan ini akan betul-betul memberi makna kepada nelayan. Sebab kalau kita tengok data, saya suka Tuan Moderator tadi selalu recap data-data yang ada. Kalau kita tengok data yang ada untuk tahun-tahun kebelakang ni lah, saya ambil 2018 hingga 2020 untuk data pendaratan perikanan tanggapan.
tangkapan ya. Kita nampak memang ada trend menurun terutama di negeri Pahang. Kalau dalam 2018 tu untuk laut pantai daripada 89,000 metrik tan, 2020 dia dah berkurang kepada 77,000 metrik tan. Kalau kita tengok untuk laut dalam 2018 31,000 metrik tan, 2020 dia jadi 23,000 metrik tan. Jadi kita nampak trend berkurangan. Jadi kalau berbalik-balik kepada persoalan tadi, apa cabaran utama? Cabaran utama itu bukan hanya lies di peringkat kerajaan. Cabaran utama saya rasa kita sebagai individu. Kita kena pastikan kita mengamalkan kehidupan yang lebih lestari. Dan kelestarian kehidupan kita itu perlu dijadikan tabiat. Dia bukan hanya behavioral change. Bukan hanya kita pergi program ini, kita kutip sampah, tetapi kan kita balik, kita pergi minum kopi, kita pakai lagi straw plastik. Kita pergi jalan-jalan pasar malam misalnya, kita masih lagi bawa beg plastik jinjit color pink kebiasaannya tu kan. Jadi untuk pastikan dia jadi tabiat, gunakan beg yang Jabatan Perikanan bagi, reusable bag. Itu pertama, itu di peringkat individu. Kalau kita tengok besar sikit lah, kadang-kadang yalah, kehidupan kita ni kan asyik nak cari salah sendiri je bila kita nak tengok benda yang baik daripada kita. Okey, kita tengok di peringkat pengeluar plastik tu pula. Kita betul lah boleh collect, kita dah jadi tabiat dah, tak pasti, kita pastikan tak pakai produk plastik sekali guna dan sebagainya, kita dah buat baik dah. Tapi kalau pengeluar itu tidak mengeluarkan plastik yang ready for recycling, contoh plastik yang dibuat itu kalau kata dia terbocor ke persekitaran, dia tidak akan break up to microplastic misalnya. Ada inovasi-inovasi sebegitu sekarang ni. Dan plastik yang kita collect tadi tu, kalau pengeluar tidak boleh pastikan dia boleh dikita semula pun tak guna. Kesudahnya nanti, sebab kita bukan recycler, kita bolehlah pergi kutip sampah dan sebagainya, tetapi bukan tugas kita untuk pergi recycling pula. Jadi kesudahnya nanti mungkin pihak berkuasa tempatan akan hantar ke landfill. So we are not addressing the issue lah, maksud katanya. Jadi pengeluar pun kena pastikan tanggungjawab pengeluar itu dapat dipanjangkan. Macam mana dia nak panjangkan tanggungjawab pengeluar? Satu, dia kena bawa masuk ke pasaran produk-produk yang mesra alam, produk-produk plastik yang mesra alam. Kedua, dia kena pastikan lepas produk itu digunakan, Coke misalnya, kalau kita tengok Coke dunia, dah pastikan botol-botol Coke yang dikeluar oleh syarikat Coke dan setelah diguna pakai oleh pengguna, Coke telah melantik beberapa syarikat untuk collect, untuk pungut balik botol-botol Coke tu tadi. Dia akan recycle balik botol tu, dia akan jadikan secondary bottle. Coke yang kita beli sekarang ni mungkin menggunakan botol-botol yang dulu kita dah pernah minum. Jadi itu salah satu tanggungjawab pengeluar yang dia orang kena pastikan. Jadi kita akan complement each other. Pengeluar pastikan barang yang dia bawa keluar itu lestari dan dia kutip balik apa produk-produk plastik yang dia dah keluarkan. Kita pun tolong kutip sekiranya ada berlaku kebocoran dan sebagainya. Jadi itu akan memberi impak sangat positif kepada penyu, batu karang, ikan-ikan dan of course kalau tadi ada persoalan siapa di kalangan kita yang ada saudara mara, mungkin mak ayah yang bekerja sebagai nelayan, kita sebenarnya membantu keluarga kita sendiri sebab hasil tangkapan mereka akan naik balik. Sekarang ni kita dah nampak menurun. Turun itu mungkin dari segi jumlahnya, kalau kita tengok mungkin turun juga daripada sifat ikan tu sendiri. Saiz-saiz ikan kita sekarang dah bertambah kecil daripada dulu-dulu. Kalau dulu kita pergi makan ikan cencaru tu dah boleh kenyang dah makan. Semalam saya makan cencaru kena 2 ekor sebab seekor tak kenyang. Mungkin kecil lah sikit cencaru tu kan. Jadi lepas ni kalau kita jaga, buat kehidupan secara lebih lestari, insya-Allah pendaratan ikan kita akan naik balik dan mungkin kualiti saiz ikan kita itu akan besar. Right? So saya rasa itu saja. Tuan moderator, terima kasih. Terima kasih Cik Eddie mengenai berkongsi dengan cabaran Tuan-tuan, adik-adik, setiap benda yang kita buat ni bukan semua kita rancang hari ni jalan, besok dah A lah. Ayat bahasa-bahasa kan dia dah A dah. Ada A Banyak sebenarnya cabaran. Saya ingat okey, untuk tidak melahirkan sedikit Dr. Uzi, sedikit saja saya bagi dalam
2 ke 3 minit. Yang pertama, saya tertarik dengan baju Straw Wars tu. Nanti boleh share sikit apa benda Straw Wars tu. Dan kalau boleh, kita share sikit lagi berkenaan penyu tadi tu. Silakan. Okey, sebab mandat yang diberikan kepada saya sikit je. Jadi saya nak bagikan nasihat sikit saja. Bagaimana kalau kita nak teruskan daripada Encik Eddie tadi cakap, nak mengubah tabiat. Sebab itu saya memulakan dengan diri saya sendiri. Hari ini saya sengaja pakai baju Straw Wars. Sebab kami ada kempen sejak tahun 2018 lagi. Straw Wars ini, kalau nampak baju saya bangun. Saya suka buat benda-benda yang aneh begini. Okey. Straw Wars ini saya memberikan bayangan kepada pelajar saya bahawa cabaran dia ialah bagaimana kita nak buat satu kempen yang dia akan berterusan. Dia tidak akan bersifat one off. Kita tahu kita banyak kempen-kempen alam sekitar yang bersifat one off. One off contoh hari ini kita bebas plastik. Petang ni kita pakai. Polystyrene, bebas polystyrene, anti white coffin, macam-macam istilah slogan dengan tema yang kita buat yang sangat canggih, sangat-sangat catchy. Macam-macam program yang kita buat alam sekitar, bersih alam semua, tapi dia bersifat one off. Tetapi datangnya program Straw Wars ini ialah memang saya kena templak macam-macam, saya kata. Tapi kita tak peduli sebab kita kata bahawa kita nak satu program yang tidak pernah berhenti. Dan kalau anda boleh lihat tekad saya sejak dari tahun 2018, saya tak pernah tukar profile pitch saya, memang gambar Straw Wars ini. Dan setiap hari Ahad tanpa gagal, panggillah saya ke mesyuarat mana pun yang dihadiri oleh menteri, ketua jabatan ke apa, saya tetap akan pakai t-shirt berkola, which is nampak janggal bagi penjawat awam. Tapi saya tak apa sebab saya menikmati kebebasan yang diberikan oleh bos saya. Saya kata, saya akan tetap pakai kempen Straw Wars kerana saya hanya memakai baju ini untuk mengingatkan saya bahawa, contoh, saya pergi kat kedai, saya nak order, kita biasa kat dengan teh openg. Nanti akan datang straw. Sebelum saya nak order tu, saya akan ingat bahawa jangan letak straw. Kalau nak avoid juga, kadang-kadang orang kedai tak nak faham, saya akan rela untuk order bukan teh openg, teh ais tak. Saya kata, tak apalah, bagi saya teh panas lah. Sebab nanti saya akan rasa malu sangat. Sebab saya pakai baju Straw Wars. Straw Wars ini dengan gambar yang memang kita design untuk menunjukkan semangat. Sebelum ini 2018 orang tak sebut lagi mak kilau. Sekarang ni orang baru nak cerita pasal ada pakai tengkolok, nak kena ada semangat kan. Jadi tekad dia satu perkara saja dalam kehidupan yang sememangnya kita boleh elak, iaitu penggunaan straw. Dan ketika saya buat kempen, ada ramai pula opportunis. Saya panggil opportunis. Mereka datang, mereka nak jual straw, metal straw itu. Saya kata, saya bukan nak buat kempen untuk create metal straw tu. Tidak. Kamu nak jual, kamu punya pasal. Saya kata kumpulan saya, pelajar-pelajar saya daripada Institut Oceanografi dan sekitaran. Kita kata tekad kita bahawa kita nak elakkan penggunaan plastik. Satu saja plastik. Sebab plastik-plastik lain ni memang dah tak boleh nak elak. Kita buat program, kadang-kadang ada orang yang tak berapa nak kisah kadang-kadang. Kita buat program plastik, dia dah hantar juga plastik kan. Jadi kita nak kena ada satu tekad kita secara bersama supaya ada peer pressure. Supaya anda sendiri nak buat pakai plastik. Straw ni aku boleh elak lah, aku tak payah guna straw lah. Sebenarnya saya nak mendidik orang, ramai orang, supaya kita menjadi pengguna plastik yang bijak. Saya tak kata kita kena ban plastik. Ini agak macam terlalu keras. Tetapi kita masih boleh menggunakan plastik kerana nilai pasaran plastik ini sangat-sangat tinggi dan seolah-olah dah tak boleh nak elak juga. Tapi kita kena didik masyarakat kita menjadi pengguna plastik yang bijak. Jadi kita ambil satu hari saja. Kalau kami di Terengganu, hari Ahad adalah hari pertama bekerja. Jadi kita jenamakan sebagai Strawless Sunday. Hari Ahad saja. Hari Isnin hampa nak pakai straw ke apa ke tak apalah. Tetapi kita percaya bahawa dalam kita nak mendidik orang ini, sedikit demi sedikit akhirnya kita akan teringat juga. Okey? Dan sekarang kita telah mula bekerjasama dengan bank, RHB Islamic Bank telah pun mengeluarkan kad debit yang ada gambar penyu itu. Motif dia bukan apa, sebab bila keluar je kad debit itu, kita nak bayar je,
kita nampak gambar penyu tu, kita akan teringat bahawa alamak, aku nak ambil plastik pula lah ni kan. Jadi hari pertama tak apa, hari yang seterusnya kita akan kurangkan penggunaan plastik. Jadi sebab moderator kata sikit saja ni dah terlebih ni, saya dah tengok dia dah jeling-jeling saya ni. Nasihat saya ialah semua orang perlu ambil satu tekad saja dalam kehidupan dia untuk nak mengubah tabiat. InsyaAllah selepas 40 hari anda akan rasa perbezaannya. Setiap orang mesti ambil tindakan, bukan tunggu ketua jabatan kita, bukan nak tunggu pengarah kita cakap, tidak. Setiap daripada kita ambil tindakan, kerana kita pun satu hari nanti akan menjawat jawatan yang tinggi, tetapi kita ada satu kefahaman yang cukup baik untuk menggerakkan lagi masyarakat. Jadi setiap orang ambillah satu saja tindakan, bukan tak semestinya mengikut saya straw. Mungkin anda boleh elak benda yang lain, tetapi kalau nak ikut saya tak jual t-shirt adik-adik. Saya boleh bagi copyright ni, anda pergi print, ajak kawan-kawan semua pergi print. Saya tak ambil untung pun. Okay? So, ambil satu saja tekad. InsyaAllah anda buat selepas 40 hari, insyaAllah akan rasa perubahannya. Kalau seorang, kalau semua, insyaAllah negara kita akan selamat. Terima kasih Doktor. Saya tadi kena jugalah baju tu, Kokok bawa lebih. Kan? Panel-panel pun, bila cakap ni panel pun nak juga. Okey, terima kasih Dr. Uzi, satu penjelasan yang amat menarik. Saya sebenarnya banyak lagi saya nak diom panel-panel kita ni bercakap. Memandangkan ada sesuatu atau event yang lebih utama, saya dengan ini sebenarnya memohon maaf kepada semua ahli panel untuk kita tangguh dahulu sesi perkongsian ilmu kita ni. InsyaAllah ini sebenarnya merupakan satu permulaan. Banyak lagi negeri-negeri yang belum kita jelajah lagi. Pahang ini merupakan satu perintis untuk kita buat program laut bebas plastik. Untuk eliminate 100% mungkin payah, tetapi usaha untuk kita mengurangkan itulah akan kita usahakan. Dan di hadapan kita ini, adik-adik yang berhadapan kita ini, orang-orang muda, orang-orang generasi Z ke, mereka inilah yang akan membantu kita mengupload segala mesej yang ada pada hari ini. Apalagi istilah-istilah, saya pun tak pada IG, Facebook dan sebagainya. Saya sekadar Facebook je lah. Kena IG saya fail, kena Twitter pun saya fail. Saya tak boleh nak ni. Tapi mungkin sekali lagi TikTok. So adik-adik hari inilah ber-TikTok lah dengan program Laut Bebas Plastik supaya boleh up, boleh like, boleh share dan sebagainya. Akhir kata, bagi pihak majlis, saya mohon maaf sekiranya terdapat sebarang kelemahan, kesilapan semasa mengendalikan majlis. Dan untuk pada sesi ini kita tangguh dahulu dan saya serahkan majlis ini kepada pengacara majlis untuk majlis yang seterusnya. Sekian. Bagi satu tepukan kepada semua panel kita. Terima kasih di atas perhatian tuan-tuan, adik-adik, kakak-kakak, abang-abang yang berada di sekeliling sekitar pentas kita pada hari ini. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi. Sekian, terima kasih.